Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Aku mulakan dulu mengenai apa yang berlaku sebelum diumumkan jelajah Sabah ni. Ramai yang tidak bersetuju, ramai yang macam rasa apa yang dilakukan oleh pihak pengurusan Sabah FC bagi plan persediaan Sabah FC season ni dengan mengadakan hanya jelajah Sabah kurang sesuai untuk ranking klub, status klub kita yang sekarang ni beraksi, especially lagi yang telah beraksi di saingan Asia ni. Rasanya lebih sesuai, lebih layak untuk mereka memilih opponent yang memberikan lebih sama taraf daripada mereka. So itu aku pun merasa benda yang sedemikian juga, dan actually memang aku rasa a bit of kecewa lah bilang orang, tapi apakan daya, itulah pengurusan inginkan. So kita beri sokongan dan berpuas hati je lah dengan apa yang ada. Buat masa ni kerana tidak lama lagi akan ada SMJ Cup lagi, insyaAllah. Itu pun belum ada finalize lagi tim mana yang bakal lawan. Cuma hasil daripada selepas perjalanan match yang berlaku di Keningau ni, apa yang telah berlaku di sana, aku nampaklah macam antara reason kenapa perlunya adanya perlawanan jelajah Sabah ni. Itu antara benda yang aku mau bincangkan. Selain daripada keputusan perlawanan, apa yang berlaku di Keningau, dan juga pendapat aku kenapa benda ni sebenarnya perlu untuk dilakukan oleh Sabah FC. So, jom kita mulakan. Jadi perkongsian kita mulakan dulu dengan hasil keputusan perlawanan tersebut, di mana Sabah FC menentang Keningau FA. Okey, aku just mau share dengan kamu balik. Pertama kali aku tengok Sabah FC beraksi di Keningau. Pasal dulu aku tinggal di Keningau dari tahun bila tu, 1990 something sampai 1999 kalau aku nak silap. Aku stay di sana. So antara peluang yang aku tak pernah lupakan, peristiwa yang tak pernah aku lupakan pada masa tu tahun 90-an, Sabah FC ada pernah melakukan jelajah Sabah juga. Time tu player kita masih lagi Khairul Azman Mohamad, Scott Leranshaw, apa semua. Dan aku ni ingatlah perjalanan perlawanan tu, tapi apa yang syoknya aku bertemu dengan Khairul Azman Mohamad. Pada masa tu memang idola gila-gila aku lah. Posisi aku goalkeeper sebenarnya, walaupun aku dah tinggi. So itu adalah pengalaman terbaik aku. So bila aku dapat tahu yang Sabah memulakan lagi jelajah ni, macam mengimbau kembali kisah tersebut lah. Okay, apa yang terjadi pada perlawanan tu? Sorry guys, mengimbau kembali sekejap. Separuh masa pertama, keputusan 4-2 untuk Sabah, 4 untuk Sabah dan 2 untuk Keningau. Tapi apapun, Sabah dikejutkan oleh gol awal yang dilakukan oleh Keningau pada minit ke-7 sebenarnya. Selepas itu dikejarlah oleh pemain-pemain Sabah FC, iaitu gol dari Hazard Haras, penalti Harid Naim. Hazard Haras sekali lagi melakukan gol, dan pada minit ke-43 gol terakhir pada separuh masa pertama daripada Telmo Kasanhera sendiri, di mana Ong Kim Si menurunkan bukan starting 11 pada perlawanan ni, tapi ada pemain senior dalam skuad tu lah, at least untuk bila orang membimbing skuad muda kita untuk mengarungi perlawanan tersebut. Jadi basically pada separuh masa pertama bukanlah satu perlawanan yang mudah untuk Sabah FC, especially anak muda Sabah FC, dan Keningau FA menampilkan satu perlawanan yang cukup bagus. Ini bukan aku tengok full time, tapi hasil daripada apa bacaan aku lah. So harap jangan ada yang kecam, okay, dengan apa yang aku ulas di sini. Dan pada separuh masa kedua pula, beberapa gol lagi telah dilakukan oleh Sabah FC. 6 gol sebenarnya telah dilakukan oleh Sabah FC apabila mula memasukkan senior squad ke dalam kesebelasan utama, di mana gol dijaringkan oleh Jeffrey Chu, Rahman Mokado, Darren Locke dan juga Sadil Ramdhani, membuahkan hasil kepada Sabah FC dan keputusan adalah 10-2. So itu basically apa yang berlaku di Padang, dan sambutan daripada penonton-penonton di Keningau pun memang meriah gila guys. Dikenakan lagi dengan satu penonton dianugerahkan, macam diberi penghargaan lah, lebih kurang macam tu, kerana aku difahamkan stadium full, tiket habis, ramai orang tengok di luar, dan menjadi tumpuan di sini adalah satu penonton yang memanjat pokok untuk melihat perlawanan tersebut, diberikan penghargaan. Selepas ni ada lagi jelajah ni ke Sandakan dan Ketawa, kalau aku nak silap. Jaga kamu, makin ramai nanti orang panjat pokok ni. Kalau nak mau jadi apa-apa benda, tebanglah pokok tu. Lebih orang begitu, tapi janganlah. So inilah maksud aku tu, macam yang kalau kita, of course kita semua tahu Keningau FA bukanlah tandingan Sabah FC, kerana Sabah FC beraksi di satu level yang berbeza daripada klub-klub yang ada di Sabah ni. Dikenakan lagi pemain kita kebanyakannya pula pernah beraksi di liga luar dan seterusnya, beraksi dengan pasukan kebangsaan. So di sini menunjukkan perbezaan level di antara klub
yang berada di Sabah ni dan juga klub utama Sabah FC untuk pasukan Sabah ni. So okay, itu untuk apa yang berlaku dalam perlawanan. Dan benda menarik yang ingin aku kongsikan pada kamu di sini ialah maksud aku tu, kenapa perlunya ada jelajah Sabah ni. Bila aku tengok, aku faham, aku dapat tangkap sudah, kerana 2 tahun sudah Sabah beraksi, dan bagi aku lah 2 tahun sudah Sabah beraksi dan cukup cemerlang di pesada Liga Super ni. Banyak yang telah dikontribute daripada penyokong-penyokong Sabah FC. Macam kalau kamu kalau kita orang imbau kembali, ada dari Keningau, Keningau of course, dari Sandakan, dari Tawau, dari Hadatu, sanggup jalan berjam-jam, jalan darat untuk ke Stadium Likas sahaja demi menyokong pasukan Sabah FC. So the way aku tengok di sini, ini adalah cara Sabah FC untuk memberikan kembali jasa baik penonton-penonton Sabah FC yang datang dari jauh tu, sanggup bersusah payah. Ada yang tidur dalam kereta, aku faham. So ini adalah cara Sabah FC untuk mengenang bilang orang jasa baik penonton-penonton Sabah FC yang telah diberikan mereka sepanjang 2 musim lepas ni, dengan cara untuk mendekatkan diri mereka lebih dekat. Boleh tengok depan mata sendiri sekarang pemain-pemain Sabah FC. Dikenakan dengan tu lagi, ada juga, ini pun macam wow, aku nak sangka barang dijalankan, di mana ada klinik kejurulatihan bersama Ketua Jurulatih Sabah FC Dato' Ong Kim Swee yang berlaku di Keningau. Ramai peserta dia ni yang mengikuti klinik ni. So again, ini adalah satu bilang orang mengembalikan pengorbanan yang telah dilakukan oleh peminat-peminat Sabah FC sepanjang 2 musim ni. Dan aku amat berterima kasih dan juga kira berpuas hati jugalah apa yang telah dirancangkan oleh skuad Sabah FC ni. Selain daripada tu, ada juga gala dinner, ada juga bonding session yang dilakukan untuk pemain-pemain Sabah FC kita. So dia 2 dalam 1 aktiviti lah kiranya untuk apa yang berlaku di Keningau sekalian. Aku mengharapkan untuk perlawanan yang akan datang pula, di mana insyaAllah Sandakan dan juga Tawau akan ada lagi beberapa sesi yang menarik yang akan berlaku. Dan of course, peristiwa-peristiwa yang tidak boleh kita lupakan jugalah berlaku di sepanjang jelajah Sabah ni. So itu setakat ni adalah perkongsian aku guys tentang apa yang aku nampak hasil daripada perlawanan pertama jelajah Sabah yang berlaku di Keningau ni. So again, aku tahu macam aku juga, walaupun aku sudah share kamu apa tujuan dia sebenarnya jelajah Sabah ni, kenapa perlu diadakan, tapi of course aku masih mengharapkan satu friendly match yang lebih setaraf dengan Sabah FC bagi menempuhi saingan Liga Super yang akan datang. Tapi sekali lagi, aku berpuas hati dengan apa yang aku nampak sekarang ni. Again, aku ingin mengucapkan juga tahniah untuk penyokong-penyokong Keningau. Kalau kita tengok gambar yang telah di-share tu, memang mereka hebat lah, sambutannya cukup hebat, macam rockstar bah datang di Keningau. Memang ramai gila di orang sana. Dan aku berterima kasih juga tentang apa yang telah disusun, jadual yang telah disusun oleh pihak pengurusan Sabah FC bagi mengisi masa untuk jelajah Sabah ini, supaya again penyokong-penyokong Sabah FC finally dapat melihat lebih dekat idola-idola mereka di hadapan mata mereka sendiri beraksi. So itulah dia guys untuk perkongsian pertama aku untuk jelajah Sabah FC kira part 1 laban menentang Keningau. So apa pendapat kamu pula tentang perlawanan ni? Apa pendapat kamu pula tentang jelajah Sabah FC ni? Adakah anda bersetuju dengan pendapat aku? Letakkannya di ruang komentar di bawah. Kalau kamu anda bersetuju, sila tekannya di ruang komentar di bawah juga. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.